Daripada hadis Abdullah bin Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah SWT tengok kepada hamba dia pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li'ibadihi. Allah Ta'ala beri keampunan kepada hamba dia. Ini bukan kata Tuhan tengok ni setahun sekali ya tengok hamba dia, tidak. Tiap-tiap malam Allah SWT bercakap dengan kita di akhir malam, sulusul lailil akhir. Tuhan nak tanya, hal min mustaghfir, ada hamba aku sedang beristighfar? Ada hamba aku mahal min taibin, ada hamba aku bertaubat? Jadi kalau kita mampu bangun pada waktu itu, alhamdulillah, nikmat yang besar. Di waktu tawaran istimewa dibuka, kita sudah berada di tikar sajadah, kita sudah berada di tempat sujud kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, Allah nak tengok kita di mana kita berada, iaitulah di tempat yang Dia suka tengok kita berada situ. Waktu di akhir malam, Tuhan nak tengok kita bertahajud, Tuhan nak tengok kita menangis, Tuhan nak tengok kita bermunajat, kita ada. Bila azanul fajri, Tuhan nak tengok kita di masjid, kita ada. Lepas solat ada majlis ilmu, Tuhan nak tengok kita dalam majlis ilmu, kita wujud. Bergembiralah para jemaah. Kalau itulah kita, jadual yang kita isi hidup seharian ini, ma'allah, bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hadis ini, fayaghfir li'ibadihi atau yaghfir li jami'i khalqihi, maka diampun pada hamba-hamba dia, illa li musyrikin au musyahin, kecuali dua kumpulan manusia yang tidak diampunkan, wal'iyazubillah. Yang pertama, musyrik, iaitulah orang yang kafir. Orang kafir bukan tempat dia untuk dapat keampunan. Selagi dia tak buka pintu, selagi dia tak masuk Islam, maka la hazzalahu, tidak ada bahagian baginya dalam isu ni. Wal'iyazubillah, itu orang kafir. Mungkin jauh dengan kita, tapi yang dekat dengan kitanya, au musyahin, atau orang yang berkelahi. Ini dekat ke jauh ni? Dekat. Dekat dengan kita tajuk ni. Nabi kata tidak diangkat, tidak diberi keampunan pada malam tersebut orang yang musyahin, ai lahu al-adawah, orang yang ada permusuhan di antara dia dengan sahabatnya. Karena itulah motivasi ini besar. Kita jadikan Sya'ban ini bulan islahul qulub, bulan mendamaikan hati. Hari ini tuan-tuan boleh senaraikan, berapa hari lagi aku nak sampai Ramadan. Jangan sampai doa kita tertahan kerana musyahid, kerana masih lagi ada permusuhan di antara kita dengan kawan kita. Apalagi kalau permusuhan itu bukan dengan kawan, tapi dengan keluarga, anak beranak sendiri. Wow, lagi besar. Aku lama dah ni tak tegur dengan abang sendiri berkelahi, tak tegur dengan adik, tak tegur dengan yang paling dasar kali, tak tegur dengan mak dia. Oh, aku marah dengan mak sebab tak bagi tanah ke aku, bagi ke orang lain. Saya ni hampir hari-hari ada soalan yang formatnya sama. Tolonglah ustaz nasihat macam mana mak saya ni tak bagi sama duit, tak bagi sama harta. Orang tu dapat tanah, ini dapat rumah, saya tak dapat. Allahu Akbar. Musyahid duk kelahi sama kita. Kelahi dengan keluarga paling dekat, itu dah dahsyat. Kelahi dengan kawan-kawan, dahsyat. Kelahi dengan habis. Kadang-kadang ini cerita realiti yang berlaku. Saya bukan di masjid ni, jangan duk tengok kiri kanan. Cerita beberapa orang pakcik ahli masjid, committed dengan masjid, ada sendiri sah depan, tapi tak bertegur siapa mu aku, sebab berebut sejadah dia nak duduk belakang imam, berebut nak belakang imam, tak dapat tempat tu, masa muka dengan kawan, oh dia ni ambil tempat aku. Mari masjid, orang parking kereta kita, tempat dia duduk, bukanlah parking tempat penceramah tu, tempat-tempat hak lain biasa tu lah kan. Parking kereta, ni tempat saya hari-hari dah ni, dah 3 tahun dah parking. Awak, Allahu Akbar.
tak ada tasamuh. Mungkin tempat salah, tempat tak selipar pun kelahi. Itu di masjid. Maka bagaimana kita nak selesaikan isu yang besar ini? Inilah tajuk yang kita fokus. Persiapan Ramadan, selain daripada kita duk siap dengan menu buka puasa apa benda, senarai imam-imam tarawih siapa nak salat tahun ni, nak 20 ke 8. Satu lagi isu besar yang belum selesai, iaitulah bagaimana nak mendamaikan di antara manusia. Bagaimana nak mendamaikan di antara hati kita, bagaimana nak buat. Ini tajuk yang besar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, tu'radul a'mal fi kulli yaum khamis wa isnain. Amalan kita dalam seminggu dibentangkan pada hari Khamis dan hari Isnin. Hari Khamis, hari Isnin. Bila soalan ni mari, bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenapa Nabi puasa pada hari Khamis, kenapa Nabi kita puasa pada hari Isnin, jawab dianya ni, tu'radul amal. Tu'radul amal mana dibentangkan amalan itu pada 2 hari dalam seminggu. Kalau bersifat harian, pagi ni petang nanti lepas asar pula 2 kali sehari. Apa Nabi kita sebut? Fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaum, Allah Ta'ala beri keampunan pada hari tersebut, likulli imri'in la yusyriku billahi syari'ah. Semua orang mukmin dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, kecuali lain daripada orang yang melakukan syirik, illa ini. Dalam hadis nisfu Sya'ban tadi, illa. Yang sini pun sama, formatnya sama, isunya sama. Nabi kata illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ada di kalangan manusia yang di antara dia dengan saudaranya syahna, ada permusuhan. Apa dia kata? Fayuqalu anziru hazaini hatta yastaliha. Tangguhkan dulu, stop dulu, angkat amalan orang ini hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Nabi kita ulang 3 kali, hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Ketika itu barulah diangkatkan amalan kita. Karena itulah muslimin dan muslimat para jemaah, secara realiti, secara hakikinya, bagaimana keadaan kita? Sudah ready? Belum? Orang duk sibuk malam nisfu Sya'ban. Boleh ke tidak ustaz? Masjid ni anjur baca Yasin 3 kali, baca hal ni, baca ni. Kata kita 3 kali ya. Kebetulan malam nisfu Sya'ban tu anak ada di Jakarta. Kita buat program di satu tempat, sebelah kita tu masjid, pukul 10 malam duk baca lagi Yasin. Tanya kawan-kawan kita, dia kata apa ni? Oh, dia kata di sini 7 kali bukan 3. Hebat dia lagi, 7 kali Yasin. Tak lepas nak akak dah 7 kali. Kata apa? Orang lain 3 saja. Oh, itu 3 tu untuk diri kita kan. Tak tahu orang baca Yasin tahu. Nombor 1 apa dia? Minta selamat kan, murah rezeki, tolak bala. Tambah lagi 4 lagi. Doa kepada Syekh pula. Yasin untuk Syekh Abdul Qadir Jalani. Yasin habis. Yasin untuk ayah pula, untuk mak pula. 7 kali dia kata. Patut lama pun kan. Baru puas hati nak baca. Biarlah, kita tak usah timbul tajuk ni. Cerita lepas-lepas dah. Kalau cari dalil dalam hadis Nabi suruh buat pun memang tak jumpa. Tetapi hak jumpanya ni, la yughfar, tidak diampun orang yang ada dalam hatinya syahna, ada permusuhan. Jadi saya kata, kalaulah kita pergi baca Yasin 3 kali ke 7 kali ke macam di sana, tapi kalau pergi itu dengan dendam kesumat, tidak diubah perangai benci kepada seorang muslim, kelahi dengan jiran tetangga, tidak bersalam, dengan anak beradik tak bertegur siapa, 10 kali Yasin pun lam yurfa, tidak diangkat amalan. Ini fokus yang paling besar yang kita kena tumpukan dalam tajuk ini, iaitulah bagaimana nak menyelesaikan
Masalah at-tahajur, masalah putus hubungan di antara kita sesama kita di akhir zaman ini cukup dahsyat.